Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Insyaallah pagi ini kita menyambung kembali perkongsian ilmu kita dalam membicarakan tentang kitab Qaulul Tam fil Ahkamil Imam wal Ma'mum. Qaul Tam fil Ahkam Imam wal Ma'mum yang diterjemahkan oleh Datuk Syekh Haji Zakaria bin Haji Ahmad Wan Besar, salah seorang daripada ahli Majlis Fatwa Negeri Kedah, yang mana hari ini kita masuk pada masalah yang ke-68. 67 hari itu kita bicara tentang disunatkan bagi imam, makmum dan orang yang sembahyang seorang-seorang ia membaca amin, di mana disunatkan imam berkata amin kerana apabila imam berkata amin maka berkatalah para malaikat amin seperti mana warid dalam hadis. Dan disunatkan bagi makmum turut berkata amin serentak dengan imam. Sabda Nabi SAW, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Barang siapa bertentang bacaan amin dengan amin malaikat, nescaya diampunkan barang yang terdahulu daripada dosanya. Sama mengucapkan wafaqa bersamaan dengan bacaan amin, para malaikat nescaya diampunkan barang yang terdahulu daripada dosa dia. Dan dikehendaki dengan muwafaqah atau bertentang di sini, muwafaqah dalam perkataan mengikut pendapat yang sahih, mengikut pendapat yang lain pula muwafaqah pada ikhlasnya ada dua. Satu, muwafaqah pada perkataan dengan perkataan ini mengikut pendapat yang sahih, dan juga lagi satu ialah pendapat yang lain muwafaqah pada ikhlasnya. Dua. Itu masalah yang ke-67 hari itu. Ini masalah yang ke-68. 68 ialah beberapa makna kalimah amin. Bagi kalimah amin ini ada beberapa makna. Di antaranya ialah pertama, ya Allah perkenankanlah, kabulkanlah doa kami ini. So dalam suratul Fatihah kita doa pada Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu doa. Mula-mula puji Allah Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ini pujian.
Kemudian yang bawah tu doa dia, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah, perkenankanlah kami, kami semoga kami ini jalan yang lurus. Ini doa. Maka kita minta doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dengan makna amin itu ialah janganlah engkau hampakan harapan kami. Ini yang kedua. Makna yang kedua ialah semoga Allah Ta'ala tidak menghampakan harapan kita. Apa harapan kita? Ialah harapan kita untuk dapat jalan yang lurus, jalan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan-jalan yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka, para nabi, para aulia, syuhada dan sebagai siddiqin dan sebagainya. Maka kita mengharapkan kita juga tergolong dalam nikmat-nikmat yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada mereka-mereka ini. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yang ketiganya ialah tiada siapa yang berkuasa atas ini semuanya melainkan Engkau ya Allah. Tidak ada yang berkuasa. Ini makna yang ketiga ialah makna amin itu ialah tak ada siapa yang berkuasa, tak ada siapa yang boleh mengkabulkan, tak ada siapa yang boleh menerima harapan kami ini melainkan Engkau ya Allah. Tiada siapa yang berkuasa atas ini semuanya melainkan Engkau ya Allah. Atas dunia ini, alam ini, seluruh makhluk, tak ada siapa yang berkuasa melainkan Engkau ya Allah. Malik Yaumiddin, raja segala, raja pada hari itu nanti ialah Engkau ya Allah. Maknanya di hidup ini tak ada siapa yang berkuasa melainkan Engkau ya Allah. Hidup dan mati ini tak ada siapa yang berkuasa melainkan Engkau. Jadi kami mengharap, kami memohon, kau kabulkanlah permintaan kami, harapan kami, dan tak ada siapa yang boleh menunaikan harapan kami, permohonan kami melainkan Engkau ya Allah. Keempatnya, kami datang kepadamu karena tujuan berdoa kepadamu dan kami berharap kepadamu, janganlah hampakan harapan kami. Ini makna amin. Jadi makna amin itu yang keempat ialah kami ini datang pada Engkau, mengadu pada Engkau ya Allah, mengharap pada Engkau ya Allah. Jadi janganlah Engkau hampakan, janganlah Kau tolak doa kami, permohonan kami, janganlah Engkau hampakan harapan kami ini ya Allah. Ini makna yang keempat. Dan yang kelima makna amin, satu nama daripada nama-nama Allah Ta'ala, kerana apabila seseorang itu bersembahyang berkata amin, maka seolah-olah ia berkata ya Allah, kurniakanlah hidayah kepada kami. Ini yang kelima. Maknanya makna amin itu ialah dia kata satu nama daripada nama-nama Allah Ta'ala, kerana apabila seseorang yang bersembahyang berkata amin, maka seolah-olahnya ia berkata ya Allah, kurnialah hidayah kepada kami. Ini pengertian makna-makna kalimah amin. Yang kita hanya tahu selalu amin itu ialah perkenankanlah. Tapi ulama sampai mengupas banyak makna pengertian amin ini. Kemudian makna amin yang seterusnya, yang keenam, ialah materi bagi doa dan dicap di atasnya seperti mana dicapkan di atas suatu supaya memeliharanya. Seolah-olah orang yang berdoa itu mengecapkan atas doanya dengan ini cap amin supaya terpelihara amalannya daripada syaitan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini terpelihara daripada gangguan-gangguan syaitan. Kita berdoa pada Allah Ta'ala dan mudah-mudahan doa kita itu Allah terima. Apa doa kita? Terpelihara daripada amalan-amalan daripada syaitan. Supaya terpelihara amalannya, pelihara dan dari gangguan syaitan. Maka kita ucapkan dengan cap amin. Yang ketujuhnya amin ialah satu bendaharaan dikurniakan kepada yang berkatanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita apa sahaja yang kita minta, apa sahaja yang kita lakukan ini, Allah Ta'ala perkenankan satu bendaharaan daripada Allah Ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan.
Itu yang ke-7. Yang ke-8-nya, amin ialah satu isim, nama diminta turun dengan rahmat. Nah, mudah-mudahan nama ini Allah Ta'ala dengan menyebut amin ini, Allah Ta'ala menurunkan rahmat dia. Menurunkan rahmatnya kepada alam ini, khususnya kepada kita. Jadi tuan-tuan, makna amin ini ulama menulis ada pengertian-pengertian dia selain daripada perkenankanlah. Kemudian masalah yang ke-69 pula, sunat membaca amin lepas selesai membaca surah Al-Baqarah. Dan sunat ditambah dengan doa sebelumnya dan selepasnya. Ini bukan suratul Fatihah, suratul Baqarah. Kita selalu baca amin ini ialah waktu selesai membaca suratul Fatihah. Tetapi ini disebutkan sunat membaca amin lepas selesai membaca suratul Baqarah. Suratul Baqarah ni bila habis dia? Iaitu ayat yang seterusnya, fansurna alal qaumil kafirin. Kalau kita tengok dalam suratul Baqarah, ada ayat yang akhir tu kita baca fansurna alal qaumil kafirin. Jadi disunatkan kita membaca amin selepas selesai daripada membaca suratul Baqarah. Demikian dinakalkan oleh Al-Bughawi di dalam tafsir dia. Kita selalu baca amin ni bila baca suratul Fatihah, orang baca surah Fatihah, amin. Telah berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, jikalau orang berkata sembahyang amin Rabbal Alamin, makalah baik. Dan berkata beliau lagi dalam Al-Um, jika imam tinggalkan membaca amin, jika imam tinggalkan membaca amin, maka hendaklah makmum mendatangnya dengan membaca dengan jahar kuat supaya didengar oleh imam. Contohlah, imam dah baca-baca tapi tak sebut pun amin. Jadi kita ni kata Imam Nawawi dalam Al-Um, dalam Al-Um Imam Nawawi kata membaca amin, maka hendaklah makmum, jika imam tinggal membaca amin, maka hendaklah makmum mendatangkan dengan membacanya dengan jahar. Habis waladdallin atau fansurna 'alal qaumil kafirin. Imam tak baca amin. Kita yang belakang makmum ni amin secara jahar. Itu kata Imam Syafi'i dalam Al-Um. Dalam kitab Al-Um disebutkan itu. Kemudian yang ke-70, masalah yang ke-70. Okey. Disunatkan Rabbi Fili sebelum amin. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Rasulullah SAW membaca ia waladdallin. Kemudian membaca pula ia Rabbi Fili amin. Dan tersebut dalam Musnad Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya adalah ia apabila membaca waladdallin, membaca ia pula Rabbi Fili. Jadi ampunkan aku ya Allah. Okay. Waladdallin. Sebelum amin, Rabbi Fili. Amin. Ini yang disebutkan. Ada yang membaca sampai Rabbi Fili walidayya warhamhuma kama rabbana shighara. Ada yang baca dan sebagainya. Tapi yang disebut dalam kitab ini ialah dibacakan Rabbi Fili amin. Ampunkan aku ya Allah. Okey. Ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Rasulullah SAW membaca ia waladdallin. Membaca pula ia Rabbi Fili, kemudian amin, dan tersebut dalam Musnad Imam Syafi'i rahimahullah daripada Abi Hurairah bahwasanya adalah apabila ia selesai, apabila ia membaca waladdallin, membaca pula ia Rabbi Fili amin. Okey, selesai. Masalah yang ke-70. Masalah yang ke-71, kalimah amin ada 4 lorah dia. Ada 4 kaedah baca. Bagi kalimah amin ada 4 lorah, ada 4 wajah dia. Pertama, mad panjang huruf alif dan takhfif ringan huruf mim.
Amin. Satu. Kemudian yang keduanya qasar, pendek huruf alif dan takhfif huruf amin. 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 Okey. Pendek. Yang ketiga imalah pada huruf alif dan takhfif huruf amim. Imalah. Nah, jadi kalau kita tengok amin ni ada beberapa kaedah membaca amin. Tapi yang biasa yang kita dengar ialah kita baca amin. Ini yang biasa kita dengar lah. Jadi mat pada huruf alif dan tasydid huruf mim. Dan yang keempat-empat ni maknanya kami datang kepada kamu. Kami datang kepadamu kerana tujuan berdoa kepadamu. Dan janganlah sia-siakan harapan kami. Ini ala kulihannya. Mat pada huruf alif itu dan tasydid huruf mim itu. Yang empat-empat ini maknanya adalah kami datang kepadamu. Kemudian kerana tujuan berdoa kepadamu dan janganlah sia-siakan harapan. Ini ala kuliahnya empat-empat ni boleh dibaca panjang, pendek dan sebagainya. 72. Makmum jangan mendahului imam dalam bacaan Fatihah. Disunatkan bagi makmum janganlah mendahului imam dengan bacaan Fatihah, dan jika mendahulunya maka mengikut satu pendapat tidak memadai bacaan itu. Dan mengikut pendapat yang sahih memadailah bacaannya, walaupun demikian disunatkan mengulangi semula membacanya selepas bacaan imam. Ialah selalunya sembahyang yang macam ini, kita sembahyang yang bagaimana kita nak dahulukan imam. Sembahyang yang bagaimana kita nak mendahului imam. Dan jadi Fatihah ni tidak mungkin kita mendahului imam. Jadi tak tahulah, dan ulama sampai membahaskan disunatkan bagi makmum janganlah mendahului imam dengan bacaan Fatihah. Dan jika mendahulunya maka mengikut satu pendapat, ada pendapat kata tidak memadai bacaan itu. Mengikut pendapat yang sahih memadailah bacaan. Mana tak batallah sembahyang. Walaupun demikian disunatkan sahaja ia mengulangi semula membacanya selepas bacaan imam. Okey. Masalah yang ke-73. Orang sembahyang keadaan duduk kerana uzur. Apabila ia kuasa berdiri, maka wajiblah ia berdiri. Jika sembahyang seseorang keadaan duduk kerana uzur, kemudian kuasa ia berdiri selepas membaca Fatihah. Mula-mula dia angkat takbir, dia berdiri, Allahu Akbar, lepas tu dia duduk. Jika sembahyang seseorang keadaan duduk kerana uzur, kemudian kuasa ia berdiri selepas baca Fatihah. Lepas baca Fatihah, tiba-tiba boleh berdiri. Maka wajib atasnya bahawa ia berdiri untuk ia rukuk daripada qiyamnya. Berdirinya lah. Dan disunatkan baginya pada ini keadaan mengulangi bacaan Fatihahnya supaya jatuhnya berlakunya bacaan Fatihah itu dalam keadaan sempurna kerana asal tempat bacaan Fatihah itu di dalam qiyam. Okey. Dia ni uzur, duduk sembahyang. Duduk sembahyang, Allahu Akbar, duduk. Kemudian tiba-tiba kuasa ia berdiri selepas baca Fatihah. Lepas dia baca Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Habislah Fatihah ni ila baik waladhdallin amin. Tiba-tiba dia boleh rasa boleh berdiri. Rasa kekuatan untuk berdiri. Ada kemampuan untuk berdiri. Maka wajib atasnya bahawa ia berdiri untuk ia rukuk. Jadi waktu dia ni habis Fatihah semua, tiba-tiba berkuasa berdiri, maka wajib atasnya berdiri untuk ia rukuk. Untuk ia rukuk daripada qiyamnya tadi. Tak boleh rukuk lepas dia baca Fatihah rasa boleh berdiri kuat, tapi dia rukuk juga waktu dia duduk tu tadi. Maka wajib bagi dia berdiri untuk rukuk. Dan disunatkan baginya ini keadaan mengulangi bacaan Fatihah. Dan juga disunatkan ulang balik semula bacaan Fatihah. Kenapa? Supaya jatuh berlakunya bacaan Fatihah itu di dalam keadaan sempurna. Bila sempurnanya baca Fatihah ni? Dalam keadaan bila? Iaitu dalam sempurna ni keadaan, sebab Fatihah ni keadaan asalnya waktu dibaca ialah dalam waktu berdiri.
dalam waktu qiyam ni tadi. Tapi tadi dia baca dalam waktu duduk kerana uzur. Tiba-tiba lepas baca Fatihah semua dia boleh berdiri, maka dia berdiri. Maka dia rukuk daripada waktu berdiri lah. Apa yang berlaku lagi ialah disunatkan sebelum dia rukuk tadi tu dia baca Fatihah. Cuma disunatkan, bukan diwajibkan. Kalau tak baca pun tak ada masalah lah. Tapi disunatkan dia baca Fatihah sebab Fatihah itu duduknya dalam keadaan qiyam sepatutnya, bukan dalam keadaan dia duduk. Okey. Masalah nah. Itu sedikit masalah dalam orang yang sembahyang duduk ni. Okey, masalah yang ke-74. Masalah yang ke-74, makmum jangan mengaminkan bacaannya jika ia membaca Fatihah sebelum imam. Mengikut pendapat Al-Baghawi, jika makmum membaca Fatihah, membaca Fatihah dan selesai ia daripadanya dahulu daripada imamnya. Nah, jika makmum membaca Fatihah dan selesai ia daripadanya dahulu daripada imamnya, maka yang lebih aula, yang lebih afdal, yang lebih utama ialah jangan ia membaca amin sehingga imam membaca amin terlebih dahulu. Tetapi berkata Al-Imam Nawawi, bermula qaul pendapat yang terpilih hendaklah makmum itu mengaminkan bacaan dirinya dahulu, kemudian mengaminkan pula dengan takmin sebutan amin imamnya. Okey. Waalaikumsalam Pak Husin. Selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Husin. Jumpa lagi insya-Allah. Selagi ada umur, selagi ada waktu, kita jumpa lagi Pak Husin insya-Allah. Nak datang ke Masjid Nurul Jannah belum boleh lagi, kawasan merah dan sebagainya, PKPB lagi, kuliah belum mula lagi. Kita berkuliahlah secara online insya-Allah. Makmum jangan mengaminkan bacaannya jika ia membaca Fatihah sebelum imam. Okay. Mengikut pendapat Al-Baghawi tadi, jika makmum membaca Fatihah dan selesai ia daripada dahulu daripada imamnya, lagi laju pada imam, maka pendapat kata, maka yang lebih aula, yang lebih afdal, jangan ia membaca amin sehinggalah imam membaca amin lebih dahulu. Jadi menurut Al-Baghawi, pendapat ini yang dia kata lebih afdalnya, lebih aulanya kalau dia tak baca amin tu sehinggalah imam membaca amin. Tetapi Imam An-Nawawi berpendapat yang terpilih pendapat ini, hendaklah makmum itu mengaminkan bacaan. Dah habis baca Fatihah, baca amin terus. Kemudian mengaminkan pula takmin sebutan amin imamnya. Alhamdulillah Sri Wangsa. Selalu di Sri Wangsa, di ni Batu Pahat, Surau Sri Wangsa, Taman Sri Wangsa, kita kuliah ni lah, kuliah subuh hari-hari, qaulul tam fil ahkam imam wal makmum, tetapi memandangkan kuliah tak boleh buat pula di Batu Pahat, banyak ujian dan cabarannya. InsyaAllah kita secara online dulu. Kalau dah boleh nanti, insyaAllah kita berkuliah semula mudah-mudahan. Syafi'i Muhammad. Alhamdulillah. Kemudian, yang ke-75. Yang ke-75 ialah sunat makmum membaca amin dengan jahar nyaring, serta imam dan perempuan dengan sir perlahan. Ini ada makmum laki-laki, ini ada makmum perempuan. Disunatkan bagi makmum membaca amin dengan jahar, dengan nyaringlah, beserta imam. Janganlah dahulunya, kemudiannya, bahkan hendaklah membacanya serentak. Ini kadang-kadang ada kita tengok orang yang baca, kadang-kadang imam belum baca amin, dia dah baca dulu. Imam waladdallin, makmum amin, imamnya belum lagi. Ataupun kemudian daripada imam dah lama amin, amin, makmum baru amin. Yang sepatutnya apa?
Yang sepatutnya ialah disunatkan bagi makmum membaca amin pertama dengan nyaring. Satu. Syarat yang kedua ialah beserta imam, serentak dengan imam. Pasal itu imam pun ada syarat dia juga nak amin. Waladdallin. Berhenti sebentar kemudian amin. Jangan, itu kita dah bahas. Sunat sebelum amin itu berhenti satah sekejap. Nah, selepas amin sebelum membaca surah ataupun selepas waladdallin berhentilah sekejap. Itu masalah yang ke-66 dah disebutkan. Disunatkan dalam sembahyang ada 5 tempat berhenti, 5 satah, iaitu antaranya selepas waladdallin, amin. Maknanya bila imam melakukan perkara ini maka akan serentak dengan makmum. Waladdallin. Lepas tu makmum dah bersedia untuk amin bersama imam. Imam amin, kita pun makmum pun amin bersama dengan serentak dengan imam. Dan janganlah dahulunya dan kemudiannya, bahkan hendaklah membacanya serentak dengan imam amin imam itu. Okay. Dan sayujialah makmum yang perempuan membacanya dengan sir. Jangan makmum perempuan pun kuat juga, tak boleh. Makmum perempuan dibaca perlahan. Karena suaranya ada kalanya aurat. Perempuan ni ada kalanya suaranya itu aurat ataupun makruh. Seperti mana disunatkan baginya membaca dengan sir pada sembahyang yang dijaharkan di hadapan orang-orang laki-laki ajnabi. Bersalahan baca talbiyah, maka disunatkan bagi orang perempuan mengangkat suaranya kerana kadang setiap orang masing-masing ia berbimbang padanya dengan sendirinya bersalahan ibadat sembahyang. Maka diam padanya untuk mendengar kepada bacaan dalam sembahyang sangat digalakkan, dituntut pada kebanyakan tempat. Okey. Dia kata orang perempuan, maka hukumnya dia kena baca perlahan. Sebab apa? Elat dia suaranya ada kalanya aurat. Atau hukumnya makruh. Seperti mana disunatkan baginya membaca dengan sir pada sembahyang yang jahar di hadapan orang laki-laki. Okey. Tu ada orang laki-laki, kita ni sembahyang maghrib, kita sembahyang isyak. Maka hukumnya membaca kuat itu maka hukumnya dia kata makruh lah. Perempuan baca dengan perlahan kerana suara tu aurat ataupun makruh suara perempuan tu aurat. Baginya membaca sir pada sembahyang di hadapan orang laki-laki, orang yang ajnabi. Bersalahan membaca Tuan Haji Ismail, waalaikumsalam Tuan Haji Ismail dari Hospital Keluang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sihat Tuan Haji, mudah-mudahan dah boleh keluar dah hari ini, boleh discharge insya-Allah. Kemudian, dia kata pada sembahyang jahar di hadapan orang laki-laki ajnabi, ni orang perempuan, bersalahan membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda, ini talbiyah, maka disunatkan sahaja. Disunatkan, bukanlah wajib. Bagi orang perempuan mengangkatkan suaranya kerana kenapa yang dia setiap orang masing-masing ia berbimbang padanya dengan dirinya sendiri bersalahan ibadat sembahyang, maka diam padanya untuk mendengar kepada bacaan di dalam sembahyang sangat digalakkan, dituntut pada kebanyakan tempat. Okey. Yang ke-77. 77 menyalahi sunnah mengaminkan sebelum imam menyebut amin. Menyalahi sunnah mengaminkan sebelum imam menyebut. Bila imam tak sebut lagi, kita sebut. Ini menyalahi sunnah, dia kata. Banyak terdapat daripada orang awam yang jahil. Orang awam yang jahil, sebaik saja imam selesai daripada membaca waladdallin. Sebaik sahaja imam selesai membaca waladdallin, menyegerakan sebutan amin sebelum imam memulakan membacanya.
Ini dia kata banyak terdapat daripada orang awam yang jahilah, yang tak faham, yang kurang faham. Sebaiknya saja imam selesai daripada membaca waladdallin. Menyegerakan sebutan amin sebelum imam memulakan membacanya. Sebelum imam memulakan membacanya. Dan mereka itu adalah salah kerana menyalahi sunnah dan ditegah mereka itu daripada mendapat pengampunan dosa mereka yang telah lalu dengan sebab mereka meninggalkan bacaan amin serentak dengan imam. Ini hadis Nabi yang itulah. Man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Pasal itu hadis ni kena faham. Dia kata ialah untuk mendapatkan pengampunan itu naklah serentak dengan bacaan imam. Ini hadis ni. Sekarang ni ramai orang belajar hadis tuan-tuan. Kadang-kadang belajar hadis secara online. Tak dijelaskan betul-betul sehingga kadang-kadang menimbulkan kekeliruan. Itu yang masalah. Hari ini masalah hadis ni bukannya boleh belajar secara online, secara itu. Dia sebenarnya hadis ini sebaik-baiknya mempelajari dengan secara taraqi. Ini hadis bukan pemahaman kita sendiri-sendiri. Contoh yang terbaru ni saya tengok ada orang komen dalam masalah. Baru sehari dua orang komen dalam masalah. Rentas negeri kenapa dibenarkan. Hadis mengatakan haram hukumnya suatu wabak ada satu tempat itu tak dibenarkan. Pergi dia pun kupas lah belajar cara online kan. Dengar ustaz cakap. Ustaz kata dalam ceramah haram hukumnya. Padahal ulama-ulama dah membahaskan perkara-perkara ini. Macam mana kaedah dia. Seolah-olah menyalahkanlah kerajaan yang ada hari ini membenarkan rentas negeri, rentas daerah. Sepatutnya tak dibenarkan sebab merebakkan penyakit dan sebagainya. Itu pun nak jadi perbahasan. Kita ni kadang-kadang mengaji 2-3 hari je tuan-tuan kan. Mengaji kuliah itu pun dengan dalam YouTube, dengan ceramah dalam YouTube. Tapi mengalahkan mengaji puluhan tahun. Ini masalah kita lah. Ini masalah orang sekarang ini. Kadang-kadang mengaji dalam YouTube. Ya, itu pun baru dengar YouTube. Baru tengok FB dengan ustaz ceramah. Yang dipotong-potong 3-4 minit tu dengar ada ustazah cakap lagu tu. Ada ustaz cakap lagu ni. Sebab itulah Allah Ta'ala kata. Fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli dia. Kita ni tak pandai. Baru mengaji 3 hari. Tapi berasa macam mengaji dah macam 20-30 tahun. Kan? Kita pun nak bahaskan, nak syarahkan kenapa kerajaan benarkan rentas negeri. Sedangkan tak tahukah hadis mengatakan hukumnya haram. Ada satu wabak tempat tu kita tak boleh pergi dan sebagainya. Allahu Akbar. Rujuk pada ahlinya. Ramai alim ulama. Pergi rujuk pada mufti. Pergi rujuk pada majlis fatwa. Dan kita ni masih beruntung. Menteri agamanya orang yang alim, Menteri agama Dr. Zul seorang yang alim. Pergi tanya Dr. Zul. Jangan kita duk pandai-pandai. Tak boleh apa ni. Kerajaan tak fikir ke masalah rakyat. Pentingkan diri sendiri. Ni masalah kita akhir zaman ni. Mengaji 3 hari berasa macam 30 tahun. Ni masalah kita lah. Kan? Nak datang kuliah di masjid, surah, menghadap tuan guru. Menghadap ustaz-ustaz, menghadap ustazah, tak nak. Nak mudah aja tuan-tuan. Nak online. Habis ustaz buat online ni, saya buat online ni pasal tak ada apa-apa yang nak dibaca subuh, maghrib dan sebagainya. Saya buatlah online itu berpandukan kitab. Kalau ada kemuskilan dan sebagainya, bolehlah. Tanyalah para alim ulama yang lain. Rujuklah. Jangan sampai kita memandai-mandai mengeluarkan fatwa sendiri, mengeluarkan hukum sendiri. Kita ni bukan ada autoriti pun. Kadang baca kitab pun tak apa nak betul. Baca hadis pun tak apa nak betul. Bukan tak apa nak betul, memang tak betul pun. Jadi kita rujuklah pada ahli-ahlinya. Jangan kita memandai-mandai. Kita ni dah tak pandai, lepas tu nak memandai-mandai. Itu yang Datuk Atan marah tu kan. Jangan nak memandai-mandai. Kalau dah tak pandai, jangan memandai-mandai. Pergi tanya orang yang memang dah pandai.
Jadi kita tengok, tanyalah pada ahli dia. Semua ni kena tanya pada ahli. Fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Ini kadang-kadang kita tak pandai mekanik kereta, kita repair kereta, lepas tu nak tanya orang masa rumput. Mana nak jadi lagu tu. Kan? Tanya ahli dia. Bab masa rumput, pergi tanya orang yang memang ahli dalam masa rumput. Bab kereta, pergi tanya bab ahli yang bidang pandai buat kereta ni, repair kereta. Kita kerja apa? Motong. Duk cerita bab kedokteran. Kan? Ni tak ada masalah, sakit ni sikit aja. Ni masalah kita, akhirnya jadi penyakit yang tu. Kan? Kita hari ni kadang-kadang bercakap bukan bidang kita lah. Kan? Kita bukan pernah bawa kapal terbang pun. Tapi cerita bawa kapal terbang tu macam dah 2-30 tahun bawa kapal terbang. Tanya-tanya bawa apa tuan? Tuan bawa kapal terbang apa? Saya tak bawa kapal terbang. Saya bawa teksi je. Bawa teksi tapi cerita bawa kapal terbang macam pernah bawa kapal terbang. Ni masalah kita hari ni. Kan? Tu yang agama ni jadi rosak pasal itulah. Kadang-kadang ahlinya ada tapi kita tak merujuk kepada ahlinya. Kita rujukkan orang lain. Yang bab hukum hakam tak salah, silakan. Tapi kalau tak faham, rujuklah pada ahli dia. Duduk kat kedai kopi sembang bab hukum hakam, hukum ni. Yang ni aku tak apa nak faham, yang ini kita tak faham sangat. Jom kita rujuk pada ahli dia. Siapa ahli dia? Orang agama, mufti ada, tok-tok guru, tuan-tuan syekh, tak pak kiai, semua ramai. Jadi rujuklah. Jangan kita memandai-mandai keluar fatwa sendiri. Tapi pendapat akulah, pendapat kita. Kita belajar mana? Jangan kita menyesatkan diri sendiri dan jangan menyesatkan orang lain. Oleh kerana kita tak pandai, kita keluarkan juga hukum. Akhirnya menyesatkan orang lain pula. Itu yang baru-baru ni saya tengok. Ramai orang macam tu. Kita masuk sini balik tuan-tuan. Itu silingan. Jadi dia kata, banyak terdapat di kalangan orang awam yang jahil ni, sebaik sahaja imam selesai daripada membaca waladdallin, menyegerakan sebutan amin sebelum imam mula membacanya. Imam belum baca amin, makmum dah baca dah. Waladdallin, makmum pun amin. Ni orang jahil ni. Sebelum imam memulakan membacanya. Dan mereka itu adalah salah kerana menyalahi sunnah. Menyalahi sunnah dan ditegah mereka itu daripada mendapat pengampunan dosa mereka yang telah lalu. Rugilah kita sebab dosa kita tak diampunkan atas sebab kesalahan yang kita langgar itu, dengan sebab mereka meninggalkan bacaan amin serentak dengan imam. Adakah disebut sini batal ke sembahyang? Tidak disebutkan batal ataupun tidak, artinya tak batal. Cuma menyalahi sunnah perbuatan, mendahulukan amin sebelum aminnya imam. Okey. Ini Azrul Iskandar Isma. Maaf. Dengar online aja. Alhamdulillah. Baru dengar. Tak apa. Yang penting, dah solat subuh, baru dengar, tak apa. Nak macam mana. Kadang-kadang, yang kita dengar tu yang sedikit itulah. Kadang-kadang ada manfaatnya daripada banyak-banyak tu tak masuk. Tapi yang sedikit ni yang masuk. Ya, tak apa. Yang penting kita mahu mendengar, kita mahu mengambil berat urusan-urusan ibadat kita ni. 77. Masalah 77. Sunat memohon rahmat Allah. Mendengar atau dibaca ayat-ayat rahmat dan mohon perlindungan apabila mendengar atau dibaca ayat-ayat azab. Tapi kita ni itulah ruginya. Kita kadang-kadang bahasa Arab tak berapa nak pandai kan. Ini ayat apa, ayat rahmat ke, ayat azab ke. Kadang baca ayat azab pun masih lagi relax aja kita kan. Baca ayat rahmat pun kita tak ada rasa apa pun. Jadi, inilah mungkin kesalahan, kesilapan, kelalaian kita dululah. Kan? Tak mempelajari bahasa Arab. Pasal itu penting belajar bahasa Arab ni. Kan? Tapi lah dulu-dulu, bahasa Arab ni kurang menarik perhatian. Orang lebih minat belajar bahasa Inggeris sebab bahasa Inggeris bahasa antarabangsa. Bahasa Arab takkan nak pergi Mekah aja kan. Jadi tak penting sangat. Kita terlupa Al-Quran dalam bahasa Arab dan sebagainya. Jadi itulah kesilapan kita, kelalaian kita. Jadi masih belum terlambat, masih ada anak, masih ada cucu
Ya, hantarlah dia belajar bahasa Arab. Dan sekarang ni pun alhamdulillah ramai ustazah-ustazah yang ajar bahasa Arab. Kita bolehlah belajar. Kan? Belajar secara macam mana baiklah. Talaki ke, online ke. Sekarang ni alhamdulillah dah ramai. Dah saya tengok jemaah-jemaah masjid surah ni yang dah boleh cakap Arab. Alhamdulillah. Jadi jangan malulah. Ni kadang-kadang kita dah boleh cakap Arab. Kita cakap Arab pula kawan-kawan Sindi pula kan. Boleh dah sejak belajar Arab ni dah cakap Arab, dah tak cakap Melayu. Ya, kita praktikkanlah. Cakap tu. Mudah-mudahan nanti bila baca Quran, kita faham apa yang kita baca. Apa pun nak kena praktik lah. Kalau tak belajar je tak praktik kan tak jadi juga. Itulah mentaliti orang-orang kita ni. Kadang-kadang bila orang dah mula buat, bila belajar dah kata tu nak menunjuk lah dan sebagainya. Tak payah layan lah. Sebab kita belajar bukan kerana orang, kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apa. Disunatkan bagi setiap orang sama ada ia imam atau munfarid, sembahyang sendirian, atau makmum atau dia jadi makmum. Apabila mendengar atau melalui ayat-ayat rahmat, hendaklah berhenti bacaan dan memohon ia kepada Allah Azza wa Jalla dan rahmat. Azza wa Jalla rahmat. Dan apabila mendengar atau melalui ayat-ayat azab, maka hendaklah berhenti bacaan, memohon perlindungan dengan Allah Ta'ala daripadanya. Dan apabila dibaca atau membaca ia, surah Al-Furqan ayat 53 ni, wa huwallazi marajal bahraini hadza azbun furatun wa hadza milhun ujaj. Maka sunat kan dia membaca doa ini. Ayat surah Al-Furqan, contohlah ayat 53. Wa huwallazi makhrajal bahraini hadza azbun furatun wa hadza milhun ujaj. Apa doa dia? Ialah membaca doa alhamdulillahillazi ja'alahu azban furatan bi rahmatihi walam yaj'alhu milhan ujajan bizunubina. Makna, dan apabila dibacakan juga ayat faman ya'tikum bima'in ma'in, maka hendaklah baca ayat apa? Doa apa? Allahu Rabbul Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyaklah ayat-ayat macam dibacakan ayat alaihissallahu bi ahkamil hakimin, maka hendaklah membaca bala wa ana ala zalika minasyahidin. Kemudian apabila membaca ini surah At-Tin, surah Furqan ayat 53, surah Al-Mulk ayat 30, fama ya'tikum bima'in ma'in, surah At-Tin ayat ke-8, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, hendaklah membaca bala wa ana zalika minasyahidin. Dan apabila dibaca alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, surah Al-Qiyamah ayat 40, maka hendaklah membaca subhanallahi wa bala. Semua ada doa-doanya dalam kitab-kitab lah. Apabila dibacakan ayat syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim, maka hendaklah membaca wa ana ashhadu bima syahidallah wa astaudi'ullah hadhihi syahadatu wa hadhihi syahadatu wadi'atun li indallah yuaddiha ila yaumil qiyamah. Panjang sangat doa ni Ustaz, panjang sangat, tak hafal, tak apalah, mulalah menghafal kan. Dan ada tersebut dalam hadis, barang siapa berkata yakni membaca demikian nescaya berserulah yang menyeru pada hari kiamat. Ada dalam hadis lah, dia kata ada disebutkan dalam hadis, siapa-siapa baca ni maka dia kata berserulah, nescaya berserulah yang menyeru pada hari kiamat, sesungguhnya bagi simpulan di sisi kami perjanjian
maka hendaklah ia bangun dan silalah masuk syurga. Allahu Akbar. Sabda Nabi SAW telah berkata, Luqman, sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mempertaruh ia sesuatu nescaya dipeliharanya. Baca. Tak ada, tak hafal lah Ustaz, tak ingat, tak tahu lah Ustaz. Banyak beli kitab terjemahan Qaulul Tam fil Ahkam Imam wal Ma'mum, diterjemahkan oleh Datuk Syekh Haji Zakaria bin Haji Ahmad, Puan Besar Majlis Fatwa Negeri Kedah. Dan apabila dibaca atau membaca ia, Sabbihisma rabbikal a'la, surah Al-A'la ayat pertama, maka hendaklah membaca Subhana rabbiyal aliyil a'la. Kemudian maka hendaklah membaca lagi, dan apabila dibacakan lagi, fasabbih bismi rabbikal azim, maka hendaklah baca Subhana rabbiyal azim. Apabila dibacakan fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun am amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Bila dibaca fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara, maka hendaklah baca la bi syai'in min ayati rabbina tatamara. Kemudian bila dibaca lagi fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukanziban, dalam surah ada 31 tempat dalam surah Ar-Rahman, mulai pada ayat yang ke-13 tu diulang-ulang. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukanziban, maka naklah dibaca la bi syai'in min ni'ami rabbana tukazzibu. Janganlah disambung doa-doa tersebut dengan ayat-ayat Quran supaya tidak disangkakan doa-doa itu daripada ayat-ayat Quran. Tak boleh sambunglah, berhenti lepas baca ayat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukanziban, baca, berhenti kejap, la bi syai'in min ni'ami rabbina tukazzibu, maknanya berhenti sekejap, lepas itu baca. Jangan sambung. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban la bi syai'in min ni'am. Ni ayat Quran ke apa? Bukan, ni doa selepas ayat itu dibaca. Janganlah disambung doa-doa tersebut dengan ayat Quran supaya tidak disangkakan doa-doa itu daripada ayat Quran. Dan di dalam bacaan doa-doa tersebut tidak terikat pada makmum dengan bacaan imam. Bahkan para makmum disunatkan baca doa itu walaupun imam tidak membacanya. Walaupun imam tak baca doa itu, tapi kita makmum boleh baca, ya boleh membaca. Okey. Nah, itu ayat-ayat yang ada doa dia. Ayat-ayat yang ada doa dan sebagainya lah. Jadi kita membacalah. Tengok dalam Quran ada ayat-ayat ni. Kemudian, sunat yang ke-78, sunat bertakbir apabila selesai membaca surah Wadduha dan surah-surah selepasnya. Apabila selesai membaca surah Wadduha dan antara tiap-tiap dua surah dengan takbir, maka hendaklah dibaca Allahu Akbar. Daripada Mujahid kata ia, aku telah mempelajari Al-Quran kepada Ibnu Abbas 19 kali khatam. Allahu Akbar. Ia menyuruh aku supaya bertakbir mulai daripada surah Alam Nashrah, dan berkata Ibnu Abi Bazzah telah berkata kepada aku Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, jika engkau tinggalkan takbir, maka sungguhnya engkau telah meninggalkan sunnah daripada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Telah meriwayatkan oleh sebahagian daripada Syari'ul Satibiyah daripada Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, bahawasanya mendengar ia seorang lelaki membaca dan selang ia dengan takbir, maka berkata yang engkau telah kena tepat dengan kehendak sunnah. Ini bila? Ini bukan di dalam sembahyang. Sunat bertakbir apabila selesai membaca surah Wadduha dan surah-surah selepasnya. Di mana dia kata bila selesai membaca surah Wadduha dan antara tiap-tiap dua surah dengan takbir, maka hendaklah dibacanya Allahu Akbar. Lepas tu baca lagi ayat seterusnya, Allahu Akbar. Inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Engkau telah kena tepat dengan kehendak sunnah. Di mana dia kata, dari Mujahid kata, aku telah mempelajari Al-Quran kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dia orang yang pernah didoakan Nabi SAW, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil.
Dia kata, Mujahid kata, aku pernah belajar kepada Ibnu Abbas dan 19 kali khatam. Kita ni sekali 2 khatam pun dah rasa bangga kan. Ni belajar dengan Ibnu Abbas 19 kali khatam. Nah, bila dia menyuruh aku supaya bertakbir mulai dari surah Alam Nashrah, berkata Ibnu Abi Bazzah. Nah, dia kata waktu aku belajar, kata Mujahid, dengan Ibnu Abbas ini 19 kali khatam sampai dah Alam Nashrah. Kemudian Ibnu Abbas setiap lepas surah Alam Nashrah tu takbir. Habis Allahu Akbar, baca lagi. Allahu Akbar, baca lagi. Dan berkata Ibnu Abbas, Ibnu Abi Bazzah, telah berkata padaku Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, jika engkau tinggalkan takbir, maka sungguhnya engkau telah meninggalkan sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahawasanya mendengar ia seorang laki-laki membaca dan selang ia dengan takbir, maka kata engkau telah kena tepat dengan kehendak sunnah. Sikit gitu ada. Hari ni hari Ahad. Hari Ahad ni ramai yang cuti. InsyaAllah sekejap kita habis. Telah berkata Al-Bughawi pada tafsirnya, dan hikmah pada demikian itu, yakni takbir di antara 2 surah, bahawa Rasulullah SAW tak kala lambat turun wahyu. Rasulullah SAW tak kala lambat turun wahyu, berkatalah orang musyrikin, Muhammad telah ditinggalkan dan dibenci oleh Tuhannya. Maka diturunkan Allah Ta'ala firman-Nya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu ya Muhammad tidak meninggalkanmu, tidak benci kepadamu. Setelah turun ayat ni, bertakbirlah Rasulullah SAW. Dan takbir ini dinamakan takbir istibsar, yakni takbir pohon menggembirakan. Istibsar ni ialah yakni takbir pohon kegembiraan. Bila orang musyrik mengetawakan, menggelakkan Nabi, mengatakan pada Nabi, Muhammad dah kena tinggal, dah dibenci oleh Tuhannya. Telah berkata Al-Bughawi pada tafsir dia. Dan hikmah pada demikian itu, kenapa? Yang takbir antara 2 surah ni, bahawa Rasulullah SAW tak kala lambat turun wahyu, berkata hari itu lambat turun wahyu. Berkatalah orang musyrikin, orang musyrik kata apa? Tengok Muhammad dah kena tinggal, dah ditinggalkan dan dibenci oleh Tuhan dia. Maka turun ayat, Allah Ta'ala jawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu ya Muhammad tidak meninggalkanmu dan tidak benci padamu. Nabi Muhammad seronok, gembira. Setelah turun ayat ni, Nabi Muhammad SAW bertakbir Allahu Akbar. Dan takbir ini dinamakan takbir istibsyar. Yakni takbir pohon mengembirakan. Kita yang tahu takbiratul ihram, takbir intiqalat dan sebagainya. Ni lagi satu ialah takbir istibsyar. Takbir mohon kegembiraan. Kemudian masalah yang ke-79, takbir ada 6 bagai. Jadi takbir ini ada 6 bagai. Wallahu a'lam. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Jadi cukup setakat itu. InsyaAllah kita menyambung kembali kuliah-kuliah kita secara online seperti biasa. InsyaAllah di lain waktu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma izzil rahim wa taqwa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.